Okey, baiklah. Sekarang kita lihat apakah itu subgraf. Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah keadaan asal bucu dan tepi. Suatu graf H dikatakan subgraf kepada G jika okey, awak tengok ni dia kata subgraf ni adalah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang kita lukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okey, contohnya dia beri suatu graf yang ni, kita akan lukis semula. Yang inilah dia punya subgraf dia. Okay, ni graf yang diberi asalan graf G. Okay, lepas tu kita lukis. Daripada graf G kita buat graf lain. Tapi kita tak ubah dia punya bucu dan tepi. Bucu dan tepi still sama. Okay, kita tengok dia kata bucu-bucu graf H ialah subset kepada bucu-bucu graf G. Okay, bucu graf H ni adalah subset kepada G. Okay, yang ni adalah graf asal kita lah, graf G. Okey. Tepi graf H adalah subset kepada tepi-tepi graf G. Okey, tepi dia pun sama, subset. Okey, daripada sini kita bentuk tepi graf H. Okey. Pasangan bucu setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi graf G. Okey, pasangan bucu graf H ni sama dengan graf G. Okey, daripada graf H kita lukis graf G dengan bucu yang sama, tepi yang sama dan pasangan bucu dan tepi yang sama. Okay, kita tak boleh ubah. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, dia kata tentukan sama ada Raja 1, 2, Raja 3 dan Raja 4 ialah subgraf kepada graf G. Okey, kata yang ni adalah graf asalan kita lah, graf G. Okey, lepas tu dia lukis subgraf Raja 1, Raja 2, Raja 3 dan Raja 4. Yang ni subgraf yang kita lukis. Okey, kita nak tengok sama ada dia adalah subgraf ataupun bukan. Dia memenuhi ketiga-tiga ciri tersebut ataupun bukan. Okey, Raja 1 kita tengok P dan S bucu dia. Okey, tepi dia E5. Okey, sama kan dengan sini. Okey, so kita kata ya kerana pasangan bucu untuk tepi E5 adalah sama. Okey, pasangan bucu untuk tepi E5 adalah sama. Okey. Untuk Raja 2 kita tengok bucu dia PSQ. PSQ. Okey, kita tengok dia lukis. Tengok kat sini apa ada kat sini. Ada. Okey, yang ni tak ada kat sini. Tapi dia lukis kat sini. Okey. Dia lukis gelung. Sepatutnya gelung kita kat mana? Dekat Q. Tapi dia lukis gelung dekat P. Okey, so kita kata ini bukan subgraf. Ini bukan. Okey. Okey, kita kata tidak kerana kedudukan gelung E2 bukan pada bucu Q. Okey. Kita tengok pula Raja 3 PS. Okey. PS, okey, kita tengok tepi dia sepatutnya E5 tapi dia buat kat sini E3. So, bukan. Okey, lepas tu Q ni dah betul dah. Okey. Bucu Q dia punya tepi E2. Okey, yang ni dah betul, cuma yang ni salah. Okey, so kita kata bukan subgraf. Okey, kerana tepi yang mengaitkan bucu P dan bucu S ialah bukan E3. Okey, sepatutnya adalah E5. Okey, kita tengok pula Raja 4. Bucu dia PSRQ. Okey, dah betul. Tepi dia E1, E5, E4, sepatutnya E3 tapi dia tulis E2. So, kat sini salah. Okey. Lepas tu, atas ni dah betul dah. Atas ni pun salah. E3. Sepatutnya E2. Dia tertukar. Okey, so kita kata ini adalah bukan subgraf. Kerana tepi gelung dan tepi yang mengaitkan bucu Q dan bucu R adalah salah. Okay, awak boleh lihat contoh ni. Okey, baiklah. Seterusnya, kita tengok contoh soalan melukis subgraf. Okey.
Dia kata lukiskan subgraf bagi graf G. Okay, ni diberi graf G, so kita perlu lukiskan subgraf dia. Okay, awak boleh lukis. Kita tengok ada titik dia. Okay, contohnya saya nak lukis yang pertama. Okay, A, F, B. Okay, so saya akan sambungkanlah titik dia. A pergi B, A pergi F. Okey, pastikan betul. Okey, seterusnya yang kedua, F, B, E, C. Okey, so saya akan lukis. Okey, sini F, B, C, E. Okey, lepas tu plotkanlah. F, E, C, B. Okey, yang ni subgraf kedua. Subgraf ketiga yang saya akan lukis. Okey. E, D, C. E, D, C. So, kita sambungkan tepi dia. Okey. Kita buat lagi. Apa lagi yang boleh kita buat? Contohnya A, B, C. A, B, C. Okey. Contoh lagi, saya nak lukis subgraf dia. Okey. C, E, F boleh, tak ada masalah. Yang ke 5 C, E, F C, E, F. So, saya akan sambungkan tepi dia. Okey. Ke-6 saya nak lukis A, F, B. Okay, kita akan sambungkan pula. F, A, B. Okay, kalau macam ni, tadi dia tak sambung. Yang ni kita nak lukis yang disambungkan sepenuhnya ketiga-tiga tepi. Ada 3 tepi. Okey. Lagi, contohnya saya nak lukis lagi. A, F, E, D, C. Okay, saya akan lukis kat sini. A, F, E, D, C. Okey. Yang ni adalah contoh subgraf yang saya boleh lukis. Okay, kalau kita lihat kat sini, sebenarnya banyak lagi subgraf yang boleh awak lukis. Okey. Kita tengok lagi apa lagi yang boleh kita lukis. Kita cuba. Okey, saya akan lukis kat sini lagi satu. A, F, B. Okey, E, C, D. A. Okey, lepas tu sambungkan tepi. Okey,
Kalau awak lihat kat sini, ini adalah contoh subgraf yang saya dah lukis. Okey, sebenarnya banyak lagi subgraf yang kita boleh lukis berdasarkan rajani. Okey, cuma pastikan dia punya berbeza-beza lah. Jangan kita lukis perkara yang sama. Okey, kalau macam ni awak tengok. Okey, yang ni saya lukis bucu dia AFB. Okey, ada 2 tepi. Yang ni AFB, ada 3 tepi. Ini dikira berbeza. Okey, yang penting kita punya subgraf ni berdasarkan graf asalan kita, iaitu sama bucu, sama tepi, dan pasangan bucu dan tepi kita adalah sama. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat. Okey. Pokok. Apakah yang anda faham tentang pokok? Pokok suatu graf adalah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Okey, pokok adalah, awak tengok, ini adalah pokok. Pokok dia kata graf mudah, iaitu tanpa gelung dan berbilang tepi. Okey, bila dia graf mudah, dia adalah pokok. Okey, semua bucu mesti berkait dan setiap pasang bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, maknanya semua bucu mesti berkait. Okey, dan okey, dia setiap pasangan bucu ni hanya ada satu tepi sahaja. Dia tak ada berbilang tepi. Okey, lepas tu dia kata bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, bilangan bucu sama dengan N. Bilangan tepi sama dengan N tolak 1. Okey, yang ni adalah ciri-ciri pokok. Okey, kita lihat. Okey, pokok dan bukan pokok. Okey, Raja 1 merupakan suatu pokok kerana, okey, ni adalah contoh pokok. Semua bucu berkait. Okey, kita lihat semua bucu berkait. Okey, setiap pasang bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, kita lihat setiap pasang bucu ada satu tepi sahaja. Dia tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Okey, tidak ada gelung atau berbilang tepi. Okey, tak ada gelung, berbilang tepi. Kita tengok bucu sama dengan 5, tepi sama dengan 4. Okey, yang ni kita tengoklah formula yang diberi tadi. Okey, kita kira bucu sama dengan 5, tepi sama dengan 4. Rajah 2 bukan suatu pokok. Okey, dia kata rajah 2 bukan pokok. Bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Okey, apa makna ni? Bucu B dan E boleh dikaitkan dengan dua cara. Okey, maknanya kat sini, okey, kalau pokok dia hanya ada satu laluan je. Kalau awak perasan, pokok dia hanya ada satu laluan. Contohnya A ke E, ni pokok. A ke E dia hanya ada satu laluan. Okey, kita lalu sini, pergi sini. Okey, ni laluan dia. Okey, tapi contohnya yang ni, kita nak pergi daripada bucu A pergi bucu D. Okey, A pergi D, kita lihat, ataupun A pergi E. Okey, A pergi E, kita tengok contoh A pergi E. Okey, ni laluan pertama, A ke B, B ke E. Okey, adakah ada laluan lain untuk pergi ke E? Okey, ada laluan kedua, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Okey, ini adalah kita panggil bukan pokok. Dia ada dua laluan. Okey, kalau pokok dia ada satu laluan sahaja kalau awak tengok. Okey, bucu B dan E boleh dikaitkan dengan dua cara. Inilah dua cara yang tadi saya tunjukkan. Okey, bilangan bucu sama dengan 5, bilangan tepi sama dengan 5. Okey, dia mesti bilangan tepi kurang daripada satu daripada bilangan bucu. Okey, awak boleh lihat ini adalah beza antara pokok dan bukan pokok. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok contoh ni. Dia kata tentukan sama ada graf itu adalah graf pokok atau bukan. Okey, kita tengok yang pertama. Dia kata bukan graf pokok sebab bilangan bucu 5, bilangan tepi 5. Okey, sepatutnya bilangan tepi mesti kurang satu daripada bilangan bucu. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini boleh ada dua laluan. Okey, boleh ada dua laluan. Okey, betul tak? Boleh ada dua laluan. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua adalah pokok. Sebab bilangan
bucu adalah 6, bilangan tepi ada 5. Okey, tepi mesti kurang satu daripada bucu. So, tiada kitaran. Okey, kalau ni ada kitaran, yang ni tiada kitaran. Okey, seterusnya kita kata yang ni, yang ketiga adalah bukan pokok. Sebab, okey, kita tengok bilangan bucu 6, bilangan tepi 5. Lepas tu ada kitaran. Okey, ada kitaran kat sini, awak tengok ada kitaran. Okey, dekat sinilah ada kitaran dia. Okey, seterusnya kita tengok yang keempat adalah pokok. Okey, sebab bilangan bucu 5, bilangan tepi 4. Okey, tiada kitaran. Okey, tiada kitaran, dia hanya ada satu laluan sahaja. Okey, seterusnya contoh yang terakhir dia kata bukan pokok sebab okey, kita tengok bilangan bucu 7, bilangan tepi 5. Okey, kita tengok bucu 7, tepi 5. Okey, so dia punya bilangan dia tak betul. Sepatutnya kalau bucu 7, tepi dia mestilah 6. Okey, mesti kurang 1. Okey, baiklah. Kita tengok seterusnya. Dia kata, melukis pokok daripada maklumat yang diberi. Dia kata, lukis pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, diberi bucu adalah 7. Okey, so kita tahu kalau bucu 7, bilangan tepi adalah kurang 1 kan. So, dia ada 6 tepi. Okey, so kita akan lukis graf. Okey, pastikan tiada kitaran. Okey, contoh yang pertama yang boleh saya lukis. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, saya akan lukis 7 bucu, 6 tepi. Okey, ini adalah contoh pertama. Okey, yang kedua kita boleh lukis juga. Okey, buat 7 bucu. Okey, dan 6 tepi. 1, 3, 4, 5, 6. Okey, tiada kitaran kalau kita lihat kat sini. Okey, saya akan buat contoh yang ketiga pula. Sama juga 7 bucu, 6 tepi. Okey, yang ni contoh yang terakhir lah. 1 bucu, 6 tepi. Okey, ini adalah contoh cara untuk melukis pokok daripada maklumat yang diberi.